Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar warga Farmasi Duyung? Saya Hazlin Gisan. Anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Hari ni kita buat awal sikit. Okey, sebab saya percaya ada segelintir ibu bapa yang stay at home, duduk di rumah, tidak bekerja semasa PKP ni. Jadi siapa yang sempat melihat video saya ni boleh like dan share. Tajuk yang saya nak cerita pada pagi ini ialah 5 tips untuk pesakit kronik yang boleh mereka lakukan pemantauan kesihatan diri di rumah. Saya ulangi, apakah 5 tips yang pesakit kronik boleh lakukan pemantauan kesihatan diri di rumah? Saya bagi fokus semasa PKP ni. Okey? Siapa di pesakit kronik? Pesakit kronik ni biasa kita definisikan ialah pesakit yang mengalami penyakit tidak berjangkit, iaitu penyakit kencing manis, pesakit kencing manis, pesakit tekanan darah tinggi, pesakit renal dan pesakit jantung, dan juga pesakit tekanan kolesterol tinggi yang masih di dalam kawalan makan ubat. Okey. Sebab apa saya pilih tajuk ni? Sebab saya rasa baru-baru ni kita pun dengar daripada kenyataan KKM Dr. Nur Hisham yang mengatakan risiko pesakit kronik untuk mendapat COVID-19 ni adalah lebih tinggi. Di mana saya memetik ada satu kenyataan akhbar ni, di mana satu golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas, risiko peratusannya sebanyak 55.6%, itu satu. Dan yang keduanya ialah golongan pesakit kronik, di mana sebanyak 67.6% yang terkena kepada COVID-19 ni. So sekarang ni apa kata sahabat-sahabat yang duduk dekat rumah, yang ada ibu ayah dan disahkan pesakit kronik, apa kata ambil dulu tips ni. Okey, tips yang pertama saya nak share sahaja. Yang tips yang pertama, cukup rehat dan jaga apa yang anda fikir. Senang cerita, kurangkan beban stres di dalam minda anda. Okey, saya tahu benda ni semasa PKP ni ramai yang mengalami orang kata psikologi koyak disebabkan benda yang tak biasa dilalui. Benda PKP ni menyuruh kita menukar kita punya gaya hidup, menukar kita punya rutin kehidupan. So ada orang yang memang tak boleh nak terima. So apa tips yang saya boleh share? First kali kita kena belajar menerima kenyataan. Kehidupan dulu dengan kehidupan sekarang tak sama. Kena belajar berlapang dada. Okey, saya pun sama. Saya pun kena belajar berlapang dada. Macam kami dekat farmasi komuniti bertugas untuk memberi keperluan, buka outlet untuk memberikan ubat-ubatan dan juga keperluan kesihatan kepada komuniti kami. Dan kami juga mengalami stres dari segi workload berganda, bermaksud menerima pelanggan yang berganda. Jadi kami sendiri kena belajar untuk berlapang dada, menerima dan juga buat benda ni dengan nilai ta'ala lah. Okey, itu satu. So pesakit kronik, first please belajar berlapang dada dengan benda ni, sebab benda ni kita memang tak pernah buat. Supaya apa? Supaya kita kurangkan stres di dalam minda kita sendiri. Itu satu. Jaga apa yang tuan-puan fikir. Tuan-puan fikir, kalau boleh tu benda yang kita tak boleh ubah ialah kita diarahkan untuk PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan. Ada yang memang kena stay at home, kita kena buat, itu satu. Tapi benda yang kita boleh ubah ialah diri kita sendiri. Cuba divert ataupun tukar cara kita fikir kepada yang lebih positif, itu satu. Dan sebenarnya dekat rumah tu sebenarnya ada orang ataupun insan-insan yang perlukan kita punya perhatian, especially kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapa yang menjaga ibu bapa yang sakit. Mereka inilah yang kita tukar kita punya minda. Kita nak jaga mereka, kita nak bagi satu value yang lebih baik kepada mereka. Jadi nak tak nak kita kena strong, kita punya minda kena kuat. Itu satu.
Dan apa yang bagusnya, bila kita tukar minda kita kepada yang lebih baik, insya-Allah kita kurang stres. Sebab saya percaya bila kita stres, banyak penyakit akan datang. Tu satu. Dia akan menyebabkan penyakit tuan-puan lagi teruk. So first kali ialah bantu diri sendiri untuk tukar minda daripada yang negatif kepada positif. Tu satu. Benda itu je yang kita boleh ubah. Benda yang melibatkan PKP, benda yang melibatkan orang kata wabak ni, kita tak boleh ubah. Okey? Tu kita tak mampu. So apa yang kita boleh ubah ialah pada diri kita sendiri. Okey, itu satu. Yang kedua, apa yang pesakit kronik boleh buat? Yang first kali kena pastikan ubat-ubatan yang tuan-puan terima cukup. Okey, especially kepada pesakit kecil manis, tekanan darah tinggi yang memang perlu makan ubat setiap hari. Itu satu. Kena pastikan tempat simpanan ubat betul. Yang tu saya dah ajar semasa kuliah sebelum ini. Macam mana cara nak simpan ubat dengan cara yang betul. Dan saya percaya KKM sentiasa membantu untuk mendapatkan ubat-ubatan yang habis. Mereka sentiasa adakan temu janji untuk mendapatkan ubat. Jika tak pasti, call lah kepada klinik kesihatan yang terdekat untuk mendapatkan bekalan ubatan tuan-puan lebih baik. So senang cerita, makan ubat ikut aturan yang sebelum ini. Jangan skip makan sebab duduk rumah kita tak makan ubat. Jangan. So tips yang kedua ialah pastikan ubat-ubatan ataupun contohnya kalau tuan-puan perlu buat suntikan insulin, kena pastikan buat benda tu. Please, patuh ataupun amanah dalam untuk mengendalikan ubat-ubatan dalam semasa PKP ni. Okey, kalau ubatan habis, kena cari sumber. Tu satu. Kalau tak tahu cara, boleh pergi dekat klinik kesihatan ataupun pergi kat farmasi komuniti. Cara nak guna, contoh saya bagi contoh, cara nak guna pen insulin, tak tahu nak cara ataupun ragu-ragu, boleh walk in sahaja. Ataupun tak tahu macam mana cara nak gunakan inhaler ataupun orang kata yang ubat inhaler pump asma tu, boleh walk in dekat tempat kami boleh ajar sekejap. Okey, point senang cerita, masih kena makan ubat. Dan saya suka nak share jika ubat-ubatan tu dia perlukan berkala, maksudnya satu hari kena buat 3 kali. Sama ada tuan-puan ada bekas sendiri ataupun boleh dapatkan dekat farmasi. Yang ini kita panggil pill reminder. Boleh nampak pill reminder ni ialah dia ada segmen-segmen yang boleh kita letak ubat untuk 4 segmen. Contohnya pil yang kita makan, kalau kita makan satu hari 4 kali, kita letak 1, 2, 3, 4. So bila kita makan je, kita buka yang pertama. Contohnya pagi kita kena makan sebiji, kita buka yang kompartmen yang morning ni. Okey, so bila benda tu dah habis, okey lah, settle lah. Bermaksud kita dah makan ubat. Ini kalau jenis ubat-ubat jenis pil yang boleh diletakkan di dalam kompartmen macam ni untuk mengelakkan apa? Elakkan lupa. Kan, sebab saya percaya kebanyakan pesakit kronik ni adalah berumur 50 tahun dan ke atas. Kadang-kadang kita terlalu kalut sangat dekat rumah, kita lupa. Jadi apa kata, pagi-pagi lagi kita dah siapkan ada satu kompartmen macam ni, kita letakkan ubat-ubatan kita. Tiba masa je kita makan ubat. Okey? Yang ni boleh dapatkan dekat farmasi. Okey, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, please sahabat-sahabat yang ada alatan kesihatan di rumah, contohnya alat tekanan darah tinggi, alat glukometer, iaitu alat untuk pemeriksaan gula dalam darah di rumah. Please buat gini contoh, saya bagi contoh saja. Ini adalah salah satu glukometer untuk mengukur random blood sugar ataupun fasting blood sugar. Ini okey. Ataupun ada alat tekanan darah tinggi. Ini salah satu contoh. Okey, BP set ni. Yang ini kalau boleh yang ada, please buatkan ini sebagai satu rutin. Setengah jam selepas tuan-puan bangun saja,
Terus buat pemonitoran sendiri, buat tekanan buat tekanan darah tinggi ni dan catatkan dekat satu buku. Okey, supaya apa? Supaya kita nak pastikan satu, bila kita makan ubat, ubat tu membantu untuk kita tekanan darah kita ataupun gula baik, stabil. Okey, dan tu satu lagi, kalau kita tengok bila bacaan gula tiba-tibanya dia tinggi sangat, contohnya saya bagi contoh random blood sugar ialah bacaan yang 2 jam lepas makan kena kurang daripada 8 milimol per liter. Kalau tuan-puan baca je 10 ke atas, contohnya 15. So yang itu kena jaga-jaga. Jangan tunggu terus dapatkan himan nasihat sama ada call ke ataupun inilah rujuk kepada pakar yang monitor tuan-puan punya bacaan gula dalam darah. Senang cerita, saya just nak cerita tips yang ketiga ialah jadikan amalan untuk membuat pemonitoran kesihatan tuan-puan dengan guna alat. Contoh ini adalah glukometer untuk bacaan gula dalam darah dan juga tekanan darah menggunakan BP set ini. Okey, tu saya percaya ada juga. Sebab apa? Sebab kebanyakan farmasi komuniti tidak menawarkan perkhidmatan saringan semasa PKP ni sebab kita menjaga social distancing. Tu satu. Harap minta maaf sangat. Dan kami sangat menggalakkan pesakit-pesakit kronik ni supaya sentiasa jaga juga. Jika ada benda ni dekat rumah, buat sendiri. Okey, tu yang tips yang ketiga. Yang keempat, yang ini confirm duduk rumah kerja nak masak aja. Ibu-ibu saya percaya dia memang suka memasak ataupun ayah yang memang suka memasak. Boleh tak pastikan 80% yang masuk dalam badan kita ni, 80% okey, adalah makanan yang berkhasiat. 80% tu saya suka nak share lagi, kalau boleh ialah makanan yang memenuhi KKM punya saranan lah. Yang satu plate tu ada suku-suku separuh. Suku tu apa? Suku ialah kanji yang terdiri daripada contohnya beras, nasi, daripada mihun, daripada mi. Tu ialah suku. Suku yang kedua ialah protein yang boleh kita dapat daripada daging, daripada ikan, dan separuh lagi adalah mesti ada buah dan juga sayur. Sebab apa? Sebab saya percaya makanan berkhasiat inilah yang bantu tuan-puan untuk naikkan immune system, iaitu sistem pertahanan badan kita lebih baik. Especially ini sangat bagus untuk pesakit kronik. InsyaAllah dengan cara ni dia akan bantu untuk kurangkan masalah-masalah komplikasi lain. Tu satu. Dan 20% tu ini option sahaja. Kalau teringin sangat nak minum TO tu, buatlah satu hari satu cawan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang makanan ni dia jadi hiburan juga tau. Orang kata makanan berkhasiat ialah makanan yang real food. Makanan yang satu lagi ni adalah makanan yang hiburan kepada kita, yang menceriakan hidup kita. Kan tak ada orang kata manis langsung pun tak boleh juga. So at least satu hari satu cawan lah. Boleh guna gula stevia ataupun kosong pun boleh. Ataupun saya suka nak share, boleh juga dapat sebenarnya gula daripada buah-buahan. Buah-buahan yang kaya dengan gula, contoh ialah tembikai. Tapi ingat jangan banyak pula. Mungkin dalam 2 slice sahaja. Ataupun pisang, ataupun buah nenas yang tuan-puan boleh dapat masa PKP ni. So jangan pula lepas ni serbu supermarket nak dapat benda tu. Senang cerita, cuba dapatkan makanan-makanan tu yang berada di rumah sahaja. Dan saya suka nak share, kalau boleh ibu-ibu jangan buat benda-benda yang manis-manis sangat. Manis-manis sangat tu dia akan menurunkan immune system, tu satu. Dan yang keduanya, kita bimbang bila habis PKP nanti bukannya terkawalnya kecil manis contohnya nak makin naik pula. Sebab apa? Sebab kita tak sedar yang bila kita buat kek, kita buat biskut, kita makan banyak, gula segera tu yang akan menyebabkan penyakit penyakit gula kecil manis kita lagi tinggi. Okey? So tu tips yang keempat. Dan yang terakhir ialah kena bergerak.
Kena bergerak. Bergerak macam mana? Kena buat senaman juga lah. Buat senaman ringkas. Contohnya pagi-pagi dah bangun, seawal pagi solat, mengaji. Lepas tu buka tingkap, hirup udara yang segar. Tu satu. Lepas tu siapa yang ada kawasan tanah dekat rumah, berkebun pun bagus. Lepas tu yang tu ataupun boleh juga siapa yang tiada ruang tanah dekat rumah, mungkin boleh buat aerobik dalaman dekat rumah. Buka je dekat TV tu, dah confirm dah boleh lompat-lompat dah dekat dalam rumah. Kita ajak anak-anak kita buat aerobik sikit, ikut kemampuan. InsyaAllah bila berpeluh, InsyaAllah hormon gembira datang, kurang stres. Dan saya sukalah nak share, saya ada terdengar daripada ustaz ni, bila kita bangun pagi, kita buat amalan semasa PKP ni juga, kita buat amalan, kita bangun pagi. Bila kita jadi morning person, benda tu sendiri akan mengurangkan stres. Mengurangkan stres. Sebab apa? Sebab kita hirup udara segar yang pertama. Tu satu. Satu lagi, bila kita bermeditasi, mengaji seawal pagi tu, minda kita lebih tenteram. Okay? So, saya rasa itu saja saya nak share tips dekat rumah. Apa yang pesakit kronik boleh buat semasa PKP ni. Saya percaya ada para ibu ataupun ayah yang kena duduk di rumah, stay at home semasa PKP tu. Kalau boleh, cuba amalkan 5 tips yang saya share tadi. Yang pertama apa? Yang pertama sekali, kurangkan stres, jaga apa yang kita fikir. Itu satu. Yang kedua, pastikan ubat-ubatan yang tuan-puan ada sekarang cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, monitor tahap kesihatan tuan-puan dengan adanya alat-alat kesihatan, contohnya glukometer ataupun tekanan darah tinggi. Yang ketiga. Yang keempat, bantu ahli keluarga untuk diri ataupun diri sendiri untuk menyediakan makanan-makanan yang berkhasiat, yang itu juga bantu untuk meningkatkan imun sistem. Dan yang kelima, kena bergerak, kena buat senaman sikit supaya apa? Supaya kita berpeluh. Bila berpeluh, insyaAllah badan kita makin sihat, kurang stres. Okay? So, saya rasa itu saja saya nak share pada pagi ini. Saya juga nak ambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada frontliner kita, para doktor, para nurse, para farmasi, polis, ATM, bahagian pembersihan, pengendali penghantar makanan, yang mereka sudah bertungkus lumus untuk kita, untuk membasmi wabak COVID-19 ni. Dan kita pula, cara kita nak balas sahabat yang memang kena stay at home, jika tiada keperluan tak payah keluar, just stay at home. Especially kalau kita adalah orang yang sihat, ketua keluarga yang sihat, ketua keluarga sahajalah yang belah untuk barang keperluan. Sebab saya masih lihat ketua keluarga ni, dia suka nak bawa orang rumah dia datang sekali untuk beli belah. So please masa ni please kena hadkan pergerakan. Kalau boleh suami isteri, suami sahaja yang keluar, kita ikut saja saranan daripada KKM. Sebab apa? Sebab kita sama-sama nak tolong diri kita dan mereka untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 tu. Itu saja. Okey, itu insya-Allah doa banyak-banyak, kita boleh mengatasi masalah ini dengan baik, dan insya-Allah kita akan dapat menyambut Ramadan tak lama lagi ni dalam keadaan kita bebaslah. Kita harapkan tiada lagi PKP ni. Okey, itu saja daripada saya. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.